Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah Ta'ala. Jadi pada pagi ni kita teruskan dengan sesi kuliah selama 5 minit kita. Iaitulah apa yang kita petik dalam kitab Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah. Kan? Kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Mukhtasar Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali. Daripada kita lihat pada bab yang ke-38, tajuknya muraqabah dan juga hisab. Muraqabah dan juga hisab. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut Al-Quran, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Maksudnya hisablah diri kamu sebelum kamu dihisab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam tajuk ini tuan-tuan, dia merupakan satu tajuk yang penting untuk kita mengenali tentang kedudukan ataupun makam-makam orang-orang yang menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana kita Ahmadiyyin lebih masal berkenaan dengan masalah sufi ataupun masalah tasawuf. Tuan-tuan, dalam seorang itu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dalam dia menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak sunyi daripada 6 makam ataupun 6 kedudukan. Yang pertama, makam musyaratah. Yang pertama makam musyaratah, yang kedua makam muraqabah, yang ketiga makam muhasabah, yang keempat makam mu'atabah, yang kelima makam mujahadah, dan yang keenam itulah makam mu'atabah. Baik, apakah dikatakan makam-makam ini? Apakah maksud dengan makam-makam yang 6 ini? Makam yang pertama itulah makam musyaratah. Makam musyaratah ini makam yang pertama seorang itu dalam menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana makam-makam ini lebih daripada untuk kita melawan kaedah-kaedah ataupun cara kita melawan nafsu kita yang banyak mengajak kita pada perkara keji dan juga kemungkaran. Yang pertama itulah makam musyaratah. Makam musyaratah ialah makam yang mana akal memberikan tugas kepada nafsu. Akal memberikan tugas kepada nafsu, mengadakan perjanjian dengan nafsu dan menunjukkannya menuju kebahagiaan serta mengawasinya dengan saksama. Ini macam musyaratah. Mana macam musyaratah? Makam dia mana akal kita memberikan syarat. Akal memberikan syarat kepada nafsu supaya bagaimana cara untuk seandainya dia nak menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan supaya sentiasa jiwanya lembut, sentiasa jiwanya mudah diajak untuk mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi akal memberikan satu tugas pada nafsu lah. Contohnya dengan melazimkan berpuasa, menjalankan mengajar ibadah sunat dan sebagainya. Yang kedua ialah makam muraqabah. Muraqabah ini ialah makam mengawasi dan sama sekali tidak boleh membiarkannya sesaat pun. Nafsu bagi akal seperti kawan. Nafsu bagi akal seperti kawan yang boleh berkhianat. Oleh itu akal harus sentiasa muraqabah, yang mengawasinya, dan sama sekali tidak boleh membiarkannya sesaat pun, agar nafsu tidak berkhianat, sebab perkhianatannya boleh menyebabkan perniagaan muflis hingga modal pun ikut hilang. Oleh itu akal mesti sentiasa mengawasi nafsu sama ada apabila diam maupun bergerak. Berdiam ataupun bergerak. Di mana makam muraqabah ini, itulah istilahnya makam ihsan atau ihsan lah. Anta'budullah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu dalam menyembah Allah SWT seolah-olah kamu nampak Allah. Kalau kamu tak nampak Allah Ta'ala melihat apa yang kamu lakukan. Jadi makam muraqabah ini makam yang penting untuk supaya kita merasakan sentiasa kewujudan Allah Subhanahu Taala dan merhatikan apa yang kita lakukan. Dan yang ketiga itulah makam muhasabah setelah amal. Makam muhasabah. Jadi setelah kita beramal suatu amalan dalam mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu Taala, maka hendaklah kita menghisap nafsu setelah melakukan amal perbuatan tersebut. Bukan makna kita menghisap amal, tapi kita menghisap nafsu tersebut yang kadang-kadang mempengaruhi kita dalam mengerjakan amalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa tanzun nafsun ma qaddamat lighad.
dan naklah setiap dari sendiri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Ada pula pendapat menyatakan bahawa makam muhasabah ini ialah kita menghisap akan segala amal-amalan soleh yang kita buat. Adakah amal soleh itu diterima Allah Subhanahu Wa Taala ataupun tidak. Kemudian makam yang keempat ialah makam muaqabah. Makam muaqabah ini ialah menemplak kesalahan nafsu dalam beribadah dan melakukan maksiat setelah hisab. Jadi nafsu tu tak boleh dibiarkan begitu saja, sebab boleh melakukan maksiat yang serupa. Jadi setelah kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Taala, untuk makam muaqabah ini maknanya kita cek balik kan. Kalau seandainya nafsu tu, takut nanti nafsu tu mengajak kita semula melakukan benda yang kesalahan yang serupa lah. Contohlah kita kesalahan mengumpat dan sebagainya, kemudian kita menyesal mengumpat. Jadi selepas tu kita cek nafsu kita balik kan, koreksi balik nafsu kita. Takut nafsu tu mengajak semula kita melakukan benda yang sama, itulah mengumpat, kesalahan mengumpat sebutlah. Kemudian yang kelima, mujahadah. Makam mujahadah ini ialah makam kita bersungguh-sungguh untuk melawan hawa nafsu. Bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu. Nafsu mesti bermujahadah, iaitu diperangi dan dibebani dengan perjuangan yang berat. Misalnya jika nafsu tak mahu diajak sembahyang berjemaah atau melakukan sembahyang sunat, maka tekanlah dia untuk ibadah malam. Kalau saya nafsu enggan melakukan ibadah sunat, maka tekankan dia supaya bangun malam untuk mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Jika tak mahu, maka ubatnya membaca ayat serta hadis tentang fadilat mujahadah. Kalau dia tak mahu juga melakukan apa tadi, maka naklah kita baca-baca apa-apa hadis-hadis dari Quran kan, menyatakan kelebihan bermujahadah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keenam iaitulah makam mu'atabah. Makam mu'atabah ini ialah satu makam mengkritik segala amalan-amalan yang kita buat tadi. Kalau contoh di sini disebutkan bahawa jangan lupa pada nafsu walaupun saat pun. Janganlah anda sibukkan diri anda dengan menasihatkan orang lain sehingga kan kita lupa terhadap diri kita sendiri. Sebagaimana Allah Ta'ala menyebut dalam Quran, wahai putra Maryam wahai putra Maryam, nasihatilah diri anda sendiri. Jika dia menasihati, maka nasihatilah umat manusia. Jika tidak, maka merasa malulah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam makam mu'atabah ini mana kita mengkritik diri kita sendiri kan, kita mengkritik nafsu kita sendiri kan. Adakah kita telah melakukan kebaikan untuk diri kita sendiri, ataupun telah kita muhasabah terhadap segala amal-amalan yang kita telah lakukan sebelum ini. Jadi kalau seandainya kita telah muhasabah segala amalan sebelum ini yang kita lakukan, maka barulah kita boleh untuk memberikan peringatan atau nasihat pada orang lain. Kalau seandainya diri kita sendiri pun tak boleh dinasihat, bagaimana kita nak nasihatkan kepada orang lain, tuan-tuan? Allah Ta'ala menyebut dalam Quran, fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin, maka berikanlah nasihat ataupun peringatan, maka sesungguhnya peringatan itu bermanfaat kepada orang-orang yang beriman, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, kesimpulannya tuan-tuan, terdapat itu 6 makam ataupun kedudukan seorang itu dalam menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama makam musyaratah, yang kedua makam muraqabah, yang ketiga makam muhasabah, yang keempat muaqabah, yang kelima mujahadah, yang keenam telah makam mu'atabah. Jadi mudah-mudahan dengan 4 jenis makam kedudukan ini, mudah-mudahan kita dapat bermanfaatlah dengan apa yang kita kongsikan pada pagi ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.